Aku mula Aku mula bermonolog, bolehlah. Aku mula bermonolog dalam diri aku. Adakah aku patut tipu? Sebab dia berfikir dalam hati dia, adakah aku patut tipu Rasulullah SAW? Adakah aku patut tipu supaya Rasulullah SAW ni boleh terima alasan aku? Maknanya aku bagilah alasan kat Nabi. Aku ada hal apa ke apa dari aku tunang ke. Dia mula berfikir alasan ketika tu. Dan akhirnya Ka'ab bin Malik ni dia sendiri cerita, akhirnya bila Rasulullah SAW dan tentera Islami sampai ke Madinah, maka perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW bila pulang daripada satu musafir yang jauh, Nabi SAW akan masuk ke dalam masjid, menunaikan solat 2 rakaat, dan seterusnya baginda akan berpaling menghadap orang Islam pada ketika itu. Jadi Ka'ab bin Malik, ketika Nabi SAW masuk dalam masjid sampai ke Madinah, maka pada ketika itu hapuslah segala niat monolog dalam hati aku tadi yang aku nak menipu Rasulullah SAW. Dan aku tekadkan dalam hati aku pada ketika itu untuk aku bercakap benar. Ka'ab bin Malik dia sendiri cerita. Jadi bila Rasulullah SAW sampai di masjid, berapa ramai orang Islam pada ketika itu. Dalam riwayat ini diceritakan lebih kurang 83 ke 89 orang yang berjumpa dengan Rasulullah yang tidak ikut perang. Dan setiap seorang daripada mereka ni jumpa Rasulullah bagi alasan yang bermacam-macam. Dan setiap seorang ni memberikan alasan. Setiap seorang ada alasan. Sedangkan sebahagian besar daripada orang yang bagi alasan itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang sememang ni tak ada alasan pun bila dia orang nak keluar perang. Sebenarnya dia orang ni memang tak pergi itu sebab takut, ataupun dengan sebab tadi saja, dengan sebab jauh, diuji dengan kejauhan, diuji dengan musim panas pada ketika itu. Sebab itu sebenarnya. Tapi bila mana Rasulullah SAW mendengar alasan daripada mereka, maka Rasulullah SAW menerima. Bahkan Rasulullah SAW mengampunkan mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW menyerahkan kepada Allah SWT urusan hati mereka. Dan seandainya mereka itu berbohong, maka diserahkan urusannya kepada Allah SWT. Sehinggalah sampai giliran Ka'ab bin Malik. Bila mana Ka'ab bin Malik datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, apa dia kata? Rasulullah SAW ketika itu dalam satu hadis itu menyebutkan Rasulullah SAW telah memandang aku dengan satu senyuman yang memarahkan, satu senyuman kemarahan. Macam mana kita nak buat senyuman kemarahan? Dia macam dia kata Rasulullah pandang aku dengan senyuman kemarahan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada aku, apakah urusan kau wahai Ka'ab? Kenapakah engkau tidak turut serta dalam peperangan? Jadi apa ceritakan oleh Ka'ab bin Malik? Dia menceritakan lain haddatsukal yauma haditsa kadzibin. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah pada hari ini aku ceritakan kepada engkau satu perkara yang tipu, tarda bihi anni, kau akan redha pada aku. Laju shikanallahu yuskhituk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencela aku, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hati aku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin. Tetapi jika sekiranya aku bercerita kepada engkau hari ini akan perkara yang benar, tajidu alayya fihi, dan kau akan mengetahuinya ialah benar. Inni la arju fihi uqballah azza wa jalla. Maka sungguhnya aku akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirnya nanti. Wallahi ma kana li uzran. Demi Allah, sebenarnya aku ni langsung tak ada apa-apa keuzuran. Dia sendiri mengaku dengan Nabi SAW, wallahi ma kana li uzran. Aku tidak pernah rasa uzur, dan aku tidak pernah rasa kuat melainkan pada hari engkau keluar pada peperangan kau. Maka Nabi SAW sebaik saja mendengar kata-kata daripada Ka'ab bin Malik, maka baginda mengatakan, amma hadha faqad sadaq. Sungguhnya lelaki ini adalah lelaki yang benar. Faqama hatta yaqdiyallahu fik. Bangunlah engkau wahai Ka'ab, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan urusan dengan engkau. Jadi Ka'ab bin Malik pada ketika itu dia berterus terang kepada Nabi SAW. Dia tidak keluar berperang kerana sememangnya dia tidak punya apa-apa sebab, dan dia tak keluar perang itu sebab dia leka dan malas. Apa denda yang dikenakan oleh Nabi SAW? Ada denda. Oh, mana boleh lepas itu je. Oh, sebab dia termaus.
Bukan belum lagi. Okey, yang ini tak dapat ayat Quran. Lagi. Jadi baca belum? Dah. Okey. Hukuman yang dikenakan ke atas Ka'ab, ya. Dan dua orang sahabat. Jadi bila Ka'ab ni selepas baik sahaja dia diarahkan oleh Nabi untuk bangun sehinggalah diturunkan ketentuan Allah SWT ke atas dia, maka beberapa orang daripada kaum Bani Salimah. Kaum Bani Salimah ni ialah orang yang maksudnya satu bangsa dengan Ka'ab bin Malik. Mereka ni berjumpa dengan Ka'ab bin Malik dan dia seolah-olah meragu-ragu kat Ka'ab, mengatakan kepada Ka'ab, celakalah engkau wahai Ka'ab. Sungguhnya kalau engkau buat macam mana yang ramai-ramai 80 orang buat ni tadi, ni saya kau dah lepas dah sekarang ni. Kita orang ni sebenarnya bila engkau tak pergi perang ni, kita orang pun tak jangka yang kau ni tengah buat salah. Sebab ramai lagi tak pergi. Ada 80 orang kita pergi. Sepatutnya engkau tak payah bendul sangat. Mudah macam tu. Sepatutnya engkau cakap macam dia orang lain ni. Jadi pada Ka'ab seolah-olah diragu-ragukan oleh kaum ni sendiri, oleh kabilah dia sendiri pada ketika itu. Dia bertanya dengan kabilah dia, siapakah lagi di antara orang Islam yang senasib seperti aku, yang bercakap benar seperti aku? Maka dia mengatakan ada dua orang lagi, iaitu Murarah bin Rabi'ah Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Dua orang di sahabat. Maksudnya semua sekali 3 orang. Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, yang ketiga Hilal bin Umayyah. Rasulullah SAW telah mengeluarkan satu pengisytiharan. Tidak dibenarkan langsung sesiapa sahaja orang Islam yang ada di Madinah ataupun di mana-mana sahaja yang boleh menegur mereka. 3 orang ni yang tak keluar perang ni telah diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya diboikot sepenuhnya. Dan mereka ini tidak boleh ditegur dan tidak boleh dijawab hatta salam mereka sekalipun. Seandainya Ka'ab bin Malik jumpa dengan siapa bagi salam pun tidak boleh dijawab. Kita nampak macam mana hukuman yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Kita tengok macam simple.